Okey, kita dah selesai 4 set soalan objektif. Saya rasa cukup lah. Tapi kalau ikut hakikat sebenarnya, awak lebih banyak awak buat, lebih bagus. Awak akan didapatkan dengan pelbagai bentuk soalan. Tapi kita berhenti dekat 4 set dahulu. Sekiranya kita masih ada peluang dan ruang masa nanti, kita akan cuba selitkan juga beberapa set lagi untuk kertas 1. But for now, sebelum kita cuti sekolah, kita akan go through paper 2. Kertas 2 pula Alright, dan kertas 2 ni pun soalan ni banyak. Jadi saya tak akan pergi kepada semua bahagian soalan. Jadi untuk minggu ini, untuk minggu ini saya nak awak lihat modul latihan berfokus SPM 2020 modul cemerlang 1. So kita akan buat yang ini. Tetapi kita tak akan buat from beginning. Maksudnya yang soalan-soalan depan ni, yang ini saya tak akan buat. Awak nak buat, awak boleh buat sendirilah. Nak tahu jawapan boleh tanya dekat saya. Tapi untuk kelas kita minggu ini sehingga cuti ni, saya nak terus pergi kepada soalan esei. Sebab soalan esei ni antara soalan yang banyak markahnya dan awak pun boleh kata lemah juga dekat bahagian esei. Alright, so for this week, untuk minggu ini, soalan esei yang saya nak awak fokus dan buat adalah soalan esei bahagian B. Video ini akan menerangkan, saya akan ambil kesempatan video ini untuk menerangkan kepada awak apakah yang perlu awak tulis, bahagian nak tackle soalan tu macam mana supaya awak dapat markah. Sebagai contoh kita tengok yang nombor 9. Saya nak minta awak buat soalan ni. Nombor 9, soalan ni soalan Hubble. Raja menunjukkan satu bongkah aluminium dan satu bongkah kuprum. This is aluminium and this is cuprum. Masing-masing berjisim 1 kilogram. So, jisim mereka adalah sama. Dipanaskan selama 5 minit dengan pemanas rendah. Kita buat eksperimen ni ya. Pemanas rendah tu label dia 1000 watt, 240 volt. Kenaikan suhu dicatatkan selepas 5 minit pemanasan dibuat. Maksudnya awak faham Kedua-dua ini, jisim dia sama. Pemanas rendah yang kita guna 1000 watt sama. Dia punya voltan dia pun sama. Kedua-dua ini dipanaskan selama 5 minit. Kemudian diberi muatan haba tentu aluminium 902, muatan haba tentu kuprum adalah 385 joule per kilogram per degree Celsius. Apa itu muatan haba? Saya terang kat sini. Muatan haba adalah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bongkah kita ni sebanyak 1 darjah Celsius. Sebagai contoh, dia kata muatan haba tentu aluminium adalah 902. So, aluminium adalah 902. So, maksudnya awak kena panaskan sebanyak 902 joule tenaga haba baru aluminium awak naik 1 darjah Celsius. Untuk kuprum pula, dia kata kuprum 385 joule. Maksudnya, kuprum awak perlukan sebanyak 385 joule tenaga haba barulah naik 1 darjah Celsius. So, daripada penerangan saya itu, awak kena terus cross dekat kepala otak awak dalam masa 5 minit, siapa yang akan suhu dia naik dulu. Sila fikir So, sekarang nak tackle soalan. Soalan yang pertama, apakah maksud suhu? Yang ni just go, pergi tengok dekat dalam buku, memang ada. Sekarang soalan yang kedua. Dengan menggunakan raja 9.1, 9.2, bandingkan jisim, kenaikan suhu dan muatan haba tentu kedua-dua blok logam itu. Bila dia kata bandingkan, awak tengok berapa markah? 3 markah. So, dalam ni mesti ada 3 markah. Markah yang pertama is bandingkan jisim. Senang je. Tengok jisim aluminium berapa, tengok jisim kuprum berapa. Ada dia bagi dalam soalan ini. Remember, bila dia cakap banding ni ada banyak makna. Banding ni mungkin lebih rendah, banding ni mungkin lebih tinggi, banding pun boleh jadi sama. Apa banding dengan apa? Senang. Awak lebih mudah untuk bercakap, blok aluminium mempunyai jisim bla 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 berbanding blok kuprum. Which is betul. Ataupun awak nak cakap, blok kuprum mempunyai jisim bla 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 berbanding aluminium pun betul juga. Tetapi, kalau nak mudah, kita guna ayat ni. Raja 9.1, Raja 9.2. So, awak guna ayat ni, awak bandingkan. Blok dalam Raja 9.1, iaitu blok aluminium kan? Lebih apa? Berbanding dengan Raja 9.2. Itu untuk soalan yang pertama, banding jisim. 1 markah. Yang kedua, awak kena bandingkan kenaikan suhu. Antara Raja 9.1, 9.2, yang manakah akan mengalami kenaikan suhu yang lebih tinggi? Bandingkan. Markah yang ketiga, muatan haba tentu.
So, awak kena bandingkan pula muatan haba tentu siapa tinggi daripada siapa. Ataupun awak nak buat sebaliknya. Siapa rendah daripada siapa. Ataupun awak nak buat kedua-duanya sama. Semua jawapan tu ada dekat sini. Okay. Alright. 3 markah. Next. Daripada ini, awak kena nyatakan hubungan antara muatan haba dan kenaikan suhu. So, apa hubungan antara muatan haba dan kenaikan suhu? Berkadar terus, berkadar songsang. Okay. Lepas tu, nyatakan satu kuantiti fizikal yang mesti dimalarkan. Maksudnya, awak tak boleh ubah kuantiti fizikal tu supaya awak boleh dapat hubungan ini. Alright, settle bahagian B. Sekarang kita pergi bahagian C. Dia tak ada kaitan dengan gambar tadi. Satu termometer klinik, tahu termometer kan? Okey, kita guna untuk ukur suhu badan pesakit yang demam. Terangkan bagaimana suhu badan seorang pesakit itu disukat guna termometer klinik. 4 markah. Jadi maksudnya kena ada 4 points. Bagaimana kalau orang tanya dekat awak bagaimana nak memasak kari ayam. So mesti you kena ceritakan kita letak apa, kita masukkan apa. Itu mula-mula, tengah-tengah kena kacau, betul tak? Dan hujung sekali macam mana nak tahu dah masak. Okey, itu untuk kari ayam. Tapi kalau termometer sama juga. Langkah pertama, termometer letak kat mana? Lepas tu termometer tu biar berapa lama? Lepas tu kenapa kena biarkan dalam mulut awak ataupun kat mana awak nak letak termometer tu, dan last sekali bila nak ambil bacaan termometer tu. Cukup 4 markah. Okey. Untuk soalan yang D. Ini 10 markah esei. Okey, anda dikendaki untuk mengubah suai termometer. Okey, ni termometer. Awak ubah suai supaya ianya lebih berkesan dan sensitif. Berdasarkan kepada aspek-aspek seperti soalan ni bagus. Okey, awak pun tahu kalau esei tu 10 markah, maksudnya mesti dia nak 5 points. 5 points, 5 penerangan, awak akan dapat 10 markah. So, points ni dia bagi tak? Dia bagi bagus. Kalau macam soalan trial awak yang stesen kereta api tu, kan dia tak bagi. Yang tu naas. Bila dia tak bagi, awak tak tahu nak buat macam mana. Okey, sebab nak kena fikir sendiri. So, yang ni dia bagi. Mana dia bagi? Okey, satu, jenis cecair. Awak nak jenis cecair macam mana duduk dekat dalam awak punya kapilari. Bukan cecair apa, jenis macam mana. Nak yang ketupatan tinggi, ketupatan rendah ke, mudah meruap ke, apa ke, dalam nota form 4 ada. Okey, yang kedua, jenis bahan binaan badan termometer. So, badan termometer ni, awak nak ia dibina daripada bahan apa? Kenapa? Okey. Lepas tu, diameter tiub rambut. Okey, diameter tiub rambut ni tiub rambut, tiub kapilari ni tiub rambut. So, diameter dia awak nak kecil ke besar? Okey. So, reason dia kenapa. And last sekali, bentuk keratan rentas badan termometer dilihat dari pandangan atas. Okay, yang ni mungkin confuse sikit. Senang je. Awak ambil termometer ni, awak cuba tengok daripada arah sini. Okey. So, dia ada bulat macam tu kan? Okey, so awak nak bentuk keratan rentas ni awak nak bulat ke, awak nak petak ke, awak nak bulat besar ke, awak nak bulat kecil ke, awak nak buat bentuk macam mana? Okey, so itu yang last kali ni, dan dia tanya bentuk dia apa dan awak kena bagi tahu kenapa. So total markah dia adalah 10 markah. Remember, untuk esei ni sangat-sangat dinasihatkan awak guna table. Okey, yang table yang pertama ciri, yang kedua kolom dia awak buat penerangan. Jenis cecair apa yang awak nak. Okey, penerangan dia apa kat sini. So, 1 markah sini, 1 markah sini, settle. Alright, so for this week, saya nak awak settlekan soalan esei nombor 9 ini dulu. Semua ni daripada mula. Okey, siapa dah siap boleh send gambar dekat saya. Ataupun ada method lain nanti saya bagi tahu dekat dalam grup. Alright, okey, thank you, bye-bye.